Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali hari ini, hari Sabtu, jam 9.05. Kita terlewat sikit 5 minit kerana kita membuat persiapan teknikal. Kerana hari ini kita mengadakan secara langsung terus ke Geneva, di mana kartunis yang kita menjemput berada di Geneva, rakyat Malaysia tinggal di Geneva. Hari ini merupakan hari pameran kartun online yang dianjurkan oleh craftora.com, di mana anda boleh layari website www.craftora.com, dan bila anda masuk ke platform tersebut, anda dapat melihat pameran yang lebih pada 100 karya-karya dipamerkan oleh 35 karya kartunis-kartunis tempatan yang berada di Malaysia, berada di Indonesia, berada di Singapura dan juga kali ini berada di Geneva. Saya pun terperanjat gadis ini berada di Geneva. Saya baru dapat tahu. So, saya akan membawa anda semua terus ke Geneva untuk bersama Puan Shazira. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Should I call you Puan or should I call you Shazira? Panggil Shazira. Shazira, okay. Shazira, very interesting. Dari Malaysia ke Geneva, dah berapa lama tinggal di Geneva tu? Saya berhijrah ke Geneva pada tahun 2013. Okey. Jadi kira-kiranya sudah hampir 8 tahun lah. Okey. Saya bermastautin di sini. Bermulanya di sana tu adalah kerana berhijrah kerana kerja atau belajar atau nak mengebat, nak expandkan karya kartunis? Sebenarnya kerana saya mendapat tawaran kerja yang menarik, yang saya rasa boleh meningkatkan pengalaman dan juga pandangan saya sebagai seorang individu, pengalaman saya sebagai seorang individu. Jadi kerana itulah saya mengambil keputusan untuk menerima tawaran kerja itu dan berhijrah ke Geneva. Saya very impressive. Seorang gadis daripada Malaysia berhijrah seorang diri pergi ke Geneva dah 8 tahun dan boleh bertapak di Geneva sehingga ke hari ini. Syabas, tahniah. Tak seorang, ada anak. Oh, tak, sekarang ni dah ada anak lah. Ataupun daripada Malaysia bawa anak dan isteri. Ya, anak dan suami, sorry. Saya dan anak saya saja. Oh, okey. Okey. Shazira, rakyat Malaysia hari ini ingin mengenali Shazira. Mereka amat mengagum dengan karier Shazira. Mereka juga nak Shazira berkongsi dengan mereka tentang siapakah Shazira dan juga macam mana boleh kecimpung dalam dunia kartunis ni. Teruskan. Okey. Okey, mungkin banyak juga tu. Susah juga nak jawab soalan tu. If you want to speak English also no problem. You want to speak English and Malay also no problem. Saya rasa bolehlah rojak-rojak. Rojak-rojak. Kan? Saya okey je berbahasa Malaysia. Cuma saya seorang yang tak begitu selesa di hadapan kamera. Okey. Pemalu sikit. Lepas ni kita biasakan. Jadi saya memang lebih kepada belakang takbir. Saya mungkin lebih confident di belakang takbir. Dan mungkin lebih confident berbicara menerusi karya-karya yang saya hasilkan. Tapi ya, saya sebenarnya latar belakang saya adalah saya seorang pelajar jurusan undang-undang. Saya graduate dari Universiti Malaya. Oh, okey. Dan kemudiannya saya terjun ke dalam bidang undang-undang, tetapi lebih memfokus kepada hak asasi manusia. Okey. Jadi saya
pada masa itu saya memang tak terfikir pun yang suatu hari nanti saya akan melukis. Dan lukisan itu saya akan kongsi dan tunjuk kepada orang awam. Saya melukis sekadar suka-suka. Kerana saya pada dasarnya memang rasanya lebih mudah mengekspresi diri saya melalui visual. Dan ini sebenarnya merupakan permulaan lah kepada saya untuk melukis dengan lebih banyak lagi. Dan di Geneva, selain pada aktiviti sebagai seorang peguam hak asasi manusia, adakah Shazira menghasilkan karya-karya untuk negara tersebut? Ya, saya juga, saya tidak hanya sekadar melukis kartun, saya juga seorang pelukis komik. Dan saya juga menggunakan komik saya dalam kerja-kerja yang saya lakukan. Saya pada masa ini saya bekerja dengan sebuah badan bukan kerajaan Swiss, yang mana fokusnya adalah kepada usaha-usaha untuk mencegah penyiksaan dalam tahanan di seluruh dunia. Dia kira kalau kat Malaysia tu NGO lah. NGO lah. Okey. Dan dalam kerja-kerja yang saya lakukan untuk organisasi ini, seperti kalau saya mengumpul maklumat atau informasi tentang mangsa penyiksaan dalam tahanan ataupun kes-kes yang berlaku di negara-negara yang mana kami bekerjasama dengan pihak NGO di sana ataupun dengan masyarakat setempat, saya mengambil peluang untuk mendokumentasi maklumat yang saya kumpul itu menerusi komik ataupun kartun. Kerana saya rasa menggunakan komik dan kartun itu lebih efektif dan lebih empowering, lebih kukuh. Jadi senang untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada orang ramai dengan cara yang orang kata simple tapi orang memahami. Ya. Kerana kadang-kadang kita rasa macam siapa nak baca laporan hak asasi beratus-ratus muka surat ataupun dalam bahasa yang susah untuk difahami. Kalau kita benar-benar mahu reach out kepada public, kepada orang awam, saya rasa kita juga harus memilih strategi yang paling sesuai dan berkesan untuk tujuan itu. Shazira, di Geneva, Shazira tahu kan pameran kartun online di Malaysia ni yang dikoskan oleh craftora.com di bawah kelolaan Cik Zuna. Ia menceritakan berkenaan dengan rasuah. Dah jadi macam budaya negara, rasuah ni. Macam mana kadar rasuah di Geneva tu, Shazira? Saya tak pernah lah check betul-betul kan macam mana kadar rasuah di Switzerland ni. Saya rasa di mana-mana aja di dunia, kalau adanya peluang untuk rasuah membudaya, tidak kira negara moden ke, negara dunia ketiga ke, negara miskin ke, negara kaya ke, rasuah boleh berlaku. Dan kalau kita teringat masa skandal 1MDB dahulu, negara Switzerland juga turut terlibat. Bukan sebagai negara yang menyokong rasuah tersebut. Tetapi ini hanya menunjukkan bagaimana isu ni boleh menular, merentasi sempadan kalau tidak dikekang dengan sebaiknya dari akar. Bila you sebut pasal 1MDB di mana terbabit negara Switzerland, memang kita semua seluruh dunia tahu kita terbabit Switzerland. Macam mana undang-undang rasuah di sana? Ada dah berbeza dengan kita? Bermakna dia ambil berat, betul-betul serius, tak ada double standard, tak ada pilih kasih compare ke Malaysia? Saya tak dapat memberikan jawapan yang setepatnya.
Ya. tentang budaya rasuah ataupun pencegahan rasuah di Switzerland. Ya. Tetapi apa yang mungkin saya boleh kongsi dari segi saya tinggal di sini Ya. untuk selama 8 tahun. Saya rasa ini sesuatu yang diamalkan di Switzerland ni adalah kepentingan transparansi ataupun ketelusan dalam semua proses dan prosedur. Jadi penekanan yang diberikan adalah kepada ketelusan. Bagaimana prosedur sesuatu approval ataupun sesuatu yang dilakukan oleh pihak berkuasa ataupun pihak pemerintah. Ketulusan itu yang diletakkan sebagai satu keutamaan. Untuk penonton-penonton yang sedang menyaksikan perbualan ataupun interview live daripada Malaysia ke Geneva sekarang ni dengan Syazira, di belakang saya ada nampak cermin gambar-gambar bertukar, gambar kartun. Ini semua karya-karya yang dihasilkan oleh Syazira. Sebentar lagi kita akan mainkan ni dan beliau akan menerangkan berkenaan dengan karya-karya telah dihasilkan oleh beliau di dalam pameran craftora.com, iaitu pameran kartun online. Okey Syazira, minta maaf untuk saya bertanya banyak sangat berkenaan dengan rasuah di Geneva ni semua. Sebab apa? Kita dalam pameran rasuah ni, walaupun kita nak mengenal kartunis, kita pun nak tahu juga kartunis ni tahu tak pasal rasuah ni. Kalau tidak, macam dia nak lukis kalau dia tak tahu kan? Sebab apa? Betul. Selama ni kalau interview dalam TV, kalau Syazira tahu, dia tengok, dia panggil sesetengah orang saja untuk memberi view. Mungkin view-view tu adalah view-view yang tidak menepati cita rasa lah. Sebab apa? Dia tak datang pada rakyat, tak datang pada orang-orang luar kan. So anyway Syazira, kita kembali kepada topik pameran. Kita akan mainkan 3 gambar Syazira 3 ke 4 Afroza? 4 gambar. Okey. Boleh tak Syazira terangkan sikit berkenaan dengan lukisan atau karya ini? Karya ini sebenarnya diinspirasikan oleh apa yang saya baca dalam berita. Apa yang saya dapatilah daripada pandangan ramai juga tentang persepsi mereka tentang performance ataupun keberkesanan SPRM dalam menangani isu rasuah di Malaysia. Kita lihat pada permulaannya dan mungkin ia masih berlaku sekarang ni, walaupun SPRM diberikan mandat untuk menyiasat dan membawa kes-kes rasuah ke muka pengadilan, namun kita lihat juga bahawa tindakan yang diambil terhadap mereka yang mungkin mereka yang berada di golongan atasan ataupun VVIP tu tidak secepat ataupun tidak seefektif tindakan yang diambil terhadap mereka yang mungkin di peringkat bawahan. Jadi saya cuba tampilkan dari segi konsep, ya, kalau kita jadikan metafora menangkap ikan di laut dalam, ya, nampaknya SPRM lebih memfokus kepada ikan bilis, bukannya jerung-jerung yang berada di lautan dalam. Itu memang bukan daripada you sendiri mulut tu. Dia memang masyarakat Malaysia nampak itu yang berlaku bukan orang kata you tak suka SPRM, itu yang you cakap, bukan. Memang rakyat Malaysia semua nampak apa yang berlaku kan, apa yang you cakap. Saya rasa dalam suasana social media yang berkembang pesat, kita boleh dapat maklumat di hujung jari. Informasi macam ni bukan hanya kita tertakluk kepada pihak-pihak tertentu sahaja. Saya rasa, saya yakin masyarakat Malaysia boleh akses kepada maklumat tersebut, dan juga bijak dan boleh berfikir tentang apa yang sedang berlaku. Mungkin apa yang mempengaruhi sama ada mereka mahu menyuarakan pandangan mereka itu adalah dari segi kekangan undang-undang, climate of fear, sebab kita juga harus tahu apakah kesannya kadang-kadang kalau kita terlalu lantang, kalau kita bersuara. Semua ini sebenarnya menyumbang kepada sama ada kita nak
menyuarakan pandangan kita dengan lebih lantang ataupun tidak. Tapi saya rasa secara amnya masyarakat Malaysia nampak apa yang sedang berlaku, terutamanya dari segi, dalam konteks ini, dari segi keberkesanan SPRM. Yeah. Okey, gambar yang seterusnya, lukisan karya seterusnya. Okey, yang seterusnya ni. Oh, ni undang-undang ni. Orang undang-undang ni cakap ni. Orang undang-undang yang lukis. Aduh. Kadang-kadang saya pun bukannya selalu saya tahu nak sampaikan secara verbal ya apa yang saya lukiskan, tetapi sememangnya ini lebih diinspirasikan oleh hakikat bagaimana kita tahu adanya dalam senario-senario ataupun kes-kes tertentu di mana mereka yang mempunyai wang ataupun resource yang lebih boleh melepaskan diri daripada undang-undang dengan membayar harga kebebasan itu, ya. Dan kalau kita lihat, mungkin mereka yang masih lagi mereka yang ditangkap ataupun mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang sama terpaksa melalui proses yang sama, bahkan mungkin didiskriminasi dalam proses tersebut. Jadi lukisan ini cuba untuk menyampaikan mesej tersebut bahawa rasuah ini bukan hanya rasuah ini, walaupun mungkin kita tidak nampak sangat, tetapi boleh berlaku dalam sistem kehakiman, sistem perundangan, dan wang ni sebenarnya boleh jadi satu senjata yang sangat-sangat berkuasa untuk melepaskan diri daripada tindakan undang-undang. Itu ya soalan saya tadi tu, macam mana undang-undang di Geneva. Okay, next one. Okay, duit kopi. Okay, tender duit kopi lulus. Teruskan, Shazira. Saya rasa kita baru-baru ni, saya tahu ni tak silap saya, keluar dalam berita tentang kartel. Kes kartel menerima tender dari kerajaan yang sudah berlaku sejak tahun 2014. Dan kartun ni sebenarnya diinspirasikan oleh kes tersebut. Kita lihat perkhidmatan awam ni daripada luar bersih, cekap dan amanah. Semuanya tenang, semuanya normalnya, tak ada apa-apa yang berlaku. Dan kita lihat bagaimana dalam konteks dan situasi tersebut, rasuah membudaya sebenarnya. Dan ia membudaya dengan cara yang begitu, orang kata, just part and parcel of the process. Ya, kalau nak dapat tender, bayar macam ni. Jadi proses itu sendiri sudah diinstitusikan dan membudaya. Jadi inilah sebenarnya inspirasi di belakang kartun tersebut. Okey, saya sedang teks link kepada rakan-rakan di Cape Town, rakan-rakan di Singapura, rakan-rakan di Indonesia supaya mereka dapat men-sharekan kepada orang ramai atas live ataupun cross yang kita sedang bincangkan ni kan. Okey, Shazira, ia adalah satu lukisan atau karya yang baik. Ada lagi ke produser? Produser ada lagi ke? Ada lagi berapa? Satu ke dua? Produser? Ada satu lagi. Okey. Okey yang ini. Okey. Ini tikus ni. Very interesting. Tikus kita nak dengar ni. Yang ini saya rasa sebab baru-baru ni juga saya tahu ni jugalah. Kita dengar Hamid Badur menyatakan tentang kekecewaan dia berkenaan rasuah yang berluasa dalam PDRM, dalam Polis Diraja Malaysia. Jadi kita juga dengar bagaimana apabila the former IGP juga membuat kenyataan yang sama tentang berlakunya rasuah. Saya rasa kenyataan-kenyataan yang dibuat ni sangat menarik sebab pada saya bukan hanya berlaku sekarang ini, sudah berlaku untuk buat seketika memang sudah berlaku daripada polis di tepi jalan meminta duit kopi, menahan orang. Saya pun pernah
menghadapi insiden itu. Saya rasa ramai juga pernah menghadapi insiden itu. Ya. Dan hingga sampai ke peringkat atasan. Jadi saya cuba tampilkan sebagai metafora bahawa masalah ni sudah menular dalam Ya. PDRM. Ya. Mungkin kenyataan-kenyataan ini yang memberikan spotlight atau putting the issue in the spotlight, but sebenarnya ia sudah lama menular, ia sudah lama membarah, Okey. dan perhatian yang lebih kita perlu berikanlah kepada isu ini. Ya. Okey, saya ingin menanyakan satu lagi soalan sebelum kita pergi kepada commercial break. Jangan Macam tanya mana? pasal undang-undang Switzerland, sudahlah. Tak. Saya nak tanya pasal industri kartunis atau industri kartun di Switzerland. Memandangkan kartun ni adalah satu hobi oleh Shazira. I am very sure bila you sampai ke Switzerland 8 bulan ni mesti ada masa you nak tengok atau nak kenal industri kartunis di sana. Macam manakah industri kartunis di sana tu? Saya rasa sangat healthy, sangat kompetitif industri kartun di sini. Kerana di Eropah saya rasa budaya satira tu memang bermula di sini, dan Switzerland berjiran dengan France, dengan Belgium. Ini semua memang pusat di mana bukan saja kebanyakan daripada kartunis-kartunis yang berpengalaman kita boleh dapat di sini, tetapi network, platform dan juga industri itu berkembang pesat di negara ni. Jadi kalau di Switzerland ni contohnya kita ada festival tahunan yang dianjurkan di pelbagai kanton. Kalau di Malaysia kita panggil negeri, di Switzerland kita panggil kanton. Okey. Dan di pelbagai kanton. K-A-N-T-O-N. C-A-N-T-O-N. Oh, kanton. kanton. Okey, kanton. Okey. Ya. Okey. Jadi ada je pameran, ada je pertandingan. Ya. Memang dialu-alukan lah, dan memang di-celebrate. It's celebrated here. Yes. Satira, budaya satira. Yeah. Also, the government support the industry, Yeah, of course. It's saya rasa dari segi kalau nak kata censorship tu, saya rasa di sini lebih terbuka. Okey. Untuk menyampaikan atau mengekspres pandangan. Okey. Maknanya kerajaan sana kalau kita berbahasa yang baik, karya kita berbahasa yang baik, tetapi kita menegur kesalahan kerajaan tu, dia boleh menerima sama ada kerajaan tu boleh menerima ke tidak, saya tak tahulah. Tapi pada saya macam kita boleh lihatlah kartunis tempatan, mereka juga ada yang sangat kritis, menyindir ya. Contohnya kalau very daring very daring. Mungkin ini juga konteks pada saya, bergantung pada konteks bagaimana sesebuah masyarakat ataupun kartunis menyampaikan hasil karya dan mesej. Jadi cara kartunis di sini menyampaikan mesej mungkin secara universal, semuanya kita sampaikan mesej secara kritis, of course. Tapi saya rasa mungkin dari segi sindirannya, dari segi konteks, bergantung kepada penerimaan masyarakat itu juga. Kalau di sini yang famous kita tengok macam Shapat, seorang kartunis yang bernama Shapat, beliau memang melukis dengan New York Times dan untuk akhbar tempatan seperti La Tombe, dan karya-karya beliau sangat sinis. Kadang-kadang ya pernah. Pernah. Tapi bukanlah macam dia kenal saya kan. Macam biasalah ada forum, ada perjumpaan antara kartunis, kadang-kadang kita pergi untuk mendengar pandangan-pandangan daripada kartunis-kartunis lain. Jadi di sini suasananya itu orang kata aktif lah, vibrant. Dan untuk saya
saya belajar lah kerana saya pun bukannya baru saya bukannya lama dalam bidang ni. Saya pun baru berjinak-jinak kan. Jadi ini semua adalah satu pengalaman yang berharga lah untuk saya belajar. Bagaimana mahu menyampaikan message, bagaimana mahu menajamkan lukisan saya. Baru tak baru tapi lukisan tu dah macam-macam professional punya advertising agency. Ya. Okey, Ya ke? kita rehat sebentar. Kita kembali dengan demonstrasi lukisan yang akan ditunjukkan oleh Shazira. Shazira sensian dah cakap saya, dia buat sketch dulu, lepas tu dia tu. Sebab apa? Memang penonton jangan salah anggap, ada kartunis-kartunis ni dia suka buat sketch dulu sebelum dia melakarkan final drawing dia. Sebab apa? Dia tidak mahu direction yang dia ada, kreativiti dia ada tu hilang daripada pemikiran dia orang. Sebab tu dia buat sketch dulu. Okey, kita rehat sebentar, kita kembali dengan Shazira dengan demonstrasi lukisan beliau. Okey? Okey.
Okey, kita kembali. Kita akan bawa anda terus ke Geneva. Kita akan menyaksikan kartunis Malaysia kita yang berada di Geneva. Beliau sudah menetap di sana 8 bulan, 8 tahun. Masih menghasilkan karya-karya kartunis beliau. Dan kali ini beliau telah, sewaktu berada di sana, beliau telah mengembangkan pengalaman dengan kartunis-kartunis yang berada di Europe ataupun di Switzerland. Okey. Shazira, are you ready? Okay. Okey, let's start. Shazira akan melukiskan satu sketch kartun untuk tatapan anda semua. Teruskan. Ada masa ke? Ada. Take your time. Take your time. Take your time. Don't rush.
dah berapa tahun you berkecimpung dalam arena dunia kartunis ni, Syazila? Hmm, saya sebenarnya mula melukis waktu saya belajar di UK Okey. tahun 2011. Berapa tahun umur masa tu? Ah, Bukan sekarang, masa tu. 30 lebih. Masa tu lah. Masa tu 30 lebih dah. Oh, okey. Ah, Oh, lambat start lambat. Sebab tu Memang saya minat percaya, ya. Saya sebenarnya kadang-kadang jealous tengok kartunis yang mula awal, Aha. yang dapat peluang, yang kerana kita sebenarnya ramai kartunis yang hebat di Malaysia. Okey. Dan walaupun saya start lambat, tapi saya rasa grateful lah, bersyukur kerana saya masih berpeluang untuk cuba mengembangkan bakat saya. Okey, okey. Bermulanya lambat, adakah kerana family dulu masa belajar dulu dia suruh fokus kepada apa yang sedang dibelajarkan? Saya rasa ya dan tidak. Maksud kerana saya tidak pernah dihalang oleh family untuk melukis. Tapi saya rasa mungkin saya sendiri tidak ada keyakinan. Okey, okey. Dan juga saya sebenarnya mula berminat untuk membicarakan isu-isu sosial semua ni kerana saya terlibat dengan macam gerakan mahasiswa, social activism. Dan pada waktu itu saya tidak pernah terfikir untuk melukis. Okey, okey. Jadi kerana itu saya rasa saya mula lambat lah. Always is not too late lah. Yes, I believe in that. I believe that age should not be an excuse. Dan ada banyak juga artis-artis yang saya tahu yang terutama di Eropah contohnya yang mereka mula lambat. Dan saya rasa bukan saya nak kata ini satu isu yang hanya tertumpu kepada sebab saya wanita, tapi saya rasa kadang-kadang sebagai seorang wanita kita ada pelbagai tanggungjawab. Kalau dah berkeluarga, dengan keluarga, dengan kerjaya. Dan saya rasa sedikit sebanyak itu pun pengalaman saya sedikit sebanyak itu jugalah. Saya perlu mengfokus atau memberi prioriti kepada perkara lain dahulu. Jadi mungkin apa yang saya lukis ni politikal sikit, tak apa kan? Tak apa, tak ada masalah. Ini kita nak dapatkan view dan juga komen-komen daripada kartunis pula kan. Selalu kita dapat pada politician kan. So kali ni view daripada kartunis harus didengar. Kartunis pun bukan calang-calang orang macam you sebagai seorang peguam. Tapi saya rasa sememangnya dalam pameran Kraftora ni, kebanyakan yang membuat pameran ni memang idola saya. Oh, okey. You know, orang yang saya memang pandang tinggilah dalam bidang kartun ni. Okey. Jadi saya rasa dari segi saya rasa grateful, saya rasa bersyukur sebab saya dapat network, dapat kenal diorang, dapat berada dalam satu platform yang sama dengan diorang. Yeah. Saya amat gembira dan gemar untuk sentiasa buat
secara langsung dari Malaysia ke Geneva dengan Syazira dengan topik-topik lain sebab saya dapat tengok daripada gambar yang tertera di TV saya sekarang ni, monitor saya, internet di sana very strong, very good. Ya. Saya rasa betul. Walaupun saya sebenarnya duduk dekat luar kawasan bandar sikit. Okay. It's better to stay Tapi, outside lah. yes, it's better I think. Saya pernah sampaikan diri saya ke Switzerland. Bila tu? Lama dululah. Dah lama dulu ya? Masa Olimpik ice hockey. Wah, tahun bila tu? Lama tu. Lama ya? Lama. Sini tengah musim luruh sebab tu saya tak begitu sihat saya bagi tahu awal tadi sebab bila musim luruh perubahan cuaca tu saya rasa kalau kita ni orang Malaysia dah biasa dengan cuaca kita. Yeah. Kadang-kadang tinggal berapa lama pun masih lagi terpengaruh dengan cuaca. Jadi sebab musim luruh ni panas dan hujan seringkali bertukar-tukar. Jadi dia efek lah saya punya kesihatan Tapi dia kadang-kadang. sejuk tak boleh tahan sana Ya. Sebab terutama di kawasan pegunungan kan. Ya, betul. Adakah gunung Alps tu di Switzerland atau di tempat lain? Di sini kita berkongsi pegunungan tu tapi ya kita ada Alps juga. Ya. Banjaran Alps. Ya. Ni saya luar tingkap saya ni pemandangan saya adalah Banjaran Alps dengan Tasik. Oh, Tasik ada kat Alps tu. Ya. Oh, Tasik tu cantik tu. Pandangan saya lah ni di luar. Saya tak kesempatan tu pergi sana. Sebab masa tu saya bawa Universiti Melaya punya hockey player. Okey. Menarik tu. Jadi saya simple je saya punya sketch hari ni. Okey ke? Okey. Nanti kalau you boleh you WhatsAppkan kita sketch you, kita nak naikkan kat dalam kita punya platform. Okay, no problem. Jadi saya lukis senario politik Malaysia. Kadang-kadang saya rasa macam... Boleh tak terangkan sikit pasal lukisan tu? Ya, saya walaupun jauh di sini tak dapat, saya tiap hari baca surat khabar apa yang berlaku kat Malaysia tu. Okay. Dan saya tahu kita semua sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup di Malaysia. Ya. Dengan COVID, dengan situasi politik. Jadi pada permulaannya sebelum sewaktu Perdana Menteri kita step down hari tu, begitu banyak kontroversi dan situasi politik. Jadi kadang-kadang saya baca pun saya jadi overwhelmed dan saya jadi risau dan saya jadi takut dengan masa depan Malaysia. Pada masa yang sama, saya rasakan kadang-kadang politikus ni macam kanak-kanak. Okey. Jadi lukisan ni diinspirasikan oleh perasaan itulah. Ya. Seperti politik Malaysia ni seperti kadang-kadang seperti nursery. Macam kebudak-budakan lah. Ya. Ada yang baru belajar menulis, ada yang tengah berebut barang mainan, ya. Dan very yang kat interesting. tepi tu Very interesting creativity in politik Malaysia punya status. Dan saya sekarang pun tengah tak berapa sihat. Jadi kalau idea saya tak begitu tajam, minta maaf lah awal-awal. Tapi walaupun kalau you kata tak tajam, tapi ini dah cukup dah. Dan yang last tu, yang kartun kat bawah sekali tu, yang kanak-kanak tengah menangis dengan bendera hitam putih tu, saya dedikasikan kepada rakyat Malaysia lah. Okey. Dalam situasi ahli politik kita bergaduh, memikirkan tentang kuasa dan pangkat, rakyat pula yang menderita ya, menangis di tepi. Jadi itulah saya cuba lukiskan hari ini untuk sesi kita.
Okay, Alhamdulillah, bagus. Can we go back to getting the view of her? Producer? Okay. Okay, kita dapat dah. Okay, Syazira. Syazira, saya nak menyentuh sikit berkenaan dengan education di Malaysia bersama dengan industri kartun. Apakah pandangan Syazira? Memang banyak kanak-kanak Malaysia ni suka lukisan, suka macam-macam. Tetapi di sekolah di dalam Malaysia ni, dia tidak memberi kurikulum untuk kanak-kanak menceburi atau belajar macam mana nak jadi kartunis, drawing sebagai kartunis, kan? Apakah pendapat Syafira tentang ni, Syazira? Saya rasa acuan pendidikan, sebab you ada anak, jadi I nak tanya. Saya rasa banyak yang kita boleh perbaikilah dengan kerangka pendidikan kita. Yeah. Saya pun hasil produk pendidikan di Malaysia juga. Yeah. Dan saya rasa mungkin kita perlu menyuntik lebih banyak lagi subjek-subjek kemanusiaan dan subjek-subjek kesenian. Okay. Dan tidak hanya tertumpu kepada subjek sains, subjek matematik, subjek teknikal. Yeah. Kerana saya rasa kita masih lagi dalam pemikiran yang mana negara harus membangun, kita ada labor market kita sedemikian rupa, jadi kita mahu melahirkan graduan yang memenuhi labor market yang kita ada. Yeah. Dan pada saya, kita harus juga memberikan sedikit penekanan kepada aspek kreativiti, aspek humanity yang saya rasa agak kurang dalam sistem pendidikan kita. Yeah. Dan saya rasa kalau kita berikan sedikit tumpuan dan platform untuk anak muda dalam sistem pendidikan menggunakan subjek ataupun aliran seni untuk berfikir secara kritis, saya rasa kita boleh melahirkan ramai karyawan-karyawan seni dari sistem pendidikan kita ni. Saya sebenarnya melalui organisasi saya sekarang ni, saya baru sahaja menganjurkan satu pertandingan kartun dengan suara rakyat Malaysia. Untuk anak-anak muda di Malaysia. Dan topiknya adalah anak muda menentang penyiksaan ataupun Youth Against Torture. Ini adalah salah satu daripada usaha kami untuk meningkatkan kesedaran dan juga kefahaman anak-anak muda tentang apakah itu penyiksaan dalam tahanan. Ataupun kerana isu ni kita tengok semakin besar death in custody di Malaysia, kes-kes yang berlaku dalam tahanan. Jadi ini salah satu cara untuk kami meningkatkan kesedaran terutamanya di kalangan anak muda. Dan menerusi pertandingan tersebut, saya rasa memang banyak sangat bakat-bakat di anak-anak Malaysia ni, anak-anak muda di Malaysia. Yang saya rasa kalau kita abaikan, kita pinggirkan, memang sayang. Sebab, jadi saya memang setujulah dan saya memang menyokong dan saya rasa usaha macam yang Zuna buat ni, macam Kraftora buat ni adalah satu permulaan yang cukup baik untuk kita semarakkan gerakan membina keupayaan dan juga gerakan karyawan-karyawan seni, kartunis-kartunis di Malaysia. Dan juga kita menggunakan platform ini untuk mendidik ataupun untuk memberi motivasi kepada anak-anak muda yang talented, yang berminat, yang ada opinion, yang mahu menjadi kartunis supaya mereka boleh mengasah bakat mereka dari awal. Dalam Kraftora ni pun saya rasa ada bakat-bakat muda juga yang terlibat, jadi itu pun satu permulaan yang baiklah. Syazira, you tinggal kat Switzerland. I tak berapa mengenali Switzerland terlalu mendalam. Tapi saya pernah pergi ke Paris dan saya nampak banyak orang-orang seni yang pelukis-pelukis kartun, pelukis potret, macam-macam lah di jalanan, di jalanan, di dalam galeri, macam-macam.
kerajaan mereka menggalakkan seni dan art itu berkembang dan dikomersialkan, supaya pegiat seni dapat menghasilkan karya-karya dan juga mendapat pendapatan untuk meneruskan karya-karya mereka dan penghidupan mereka. Apakah kerajaan Malaysia patut lakukan kepada industri seni dan kartun ni? Sebab we got nothing to hide, nothing to talk about. Correct not? Kalau kita pergi luar negara, kita pandai cakap, oi, I pergi dekat bangunan besi itulah kat Pedis tu, banyak orang lukis-lukis cantik-cantik, macam-macam dia cakap. Tahu tak? Kalau kita pergi sana. Tapi bila orang datang sini, atau kita nak promotekan Malaysia ke tempat lain, yang selalu kita promote Langkawi, Pulau Pinang, Johor, boleh masuk Singapura, kan? Sunway Lagoon. Tapi kita tak ada promote art. Art gallery kita pun tak seperti macam di Europe. Betul tak? Jadi sebagai seorang profesional yang tinggal di Europe sekarang ni, apakah kerajaan Malaysia patut lakukan untuk membantu mengembangkan dan membangunkan industri ni supaya industri ni boleh jadi relevan dan ramai lagi anak-anak muda boleh masuk dalam industri ni dan juga boleh hidup dengan ada pendapatan. Soalan yang cukup bagus. Saya rasa macam Tuan dah jawab sebahagian daripada soalan tu. Ya, saya dah jawab. Tak, saya menerangkan untuk soalan tu. Escapism. Saya macam, oh yes, Tuan dah jawab soalan tu. Tak apa, bagus. Saya rasa Tuan dah sebut beberapa perkara yang boleh dilakukan ya. Antaranya kita harus menyemarakkan budaya itu dari peringkat akar umbi sendiri. Apakah persepsi rakyat terhadap kartunis? Yes. Saya mau tanya juga. Yes. Kan? Adakah kartunis ni dipandang hanya sekadar sebagai orang yang hanya melukis, tak ada orang kata tak ada isi. Faham. Tak ada sumbangan kepada budaya. Jadi apakah persepsi masyarakat? Dan saya rasa kita juga harus membina persepsi yang baik, yang positif, yang membina tentang peranan kartunis, terutamanya dalam membawa perubahan dalam masyarakat. Saya bertanya di seluruh soalan ni, dunia. Puan. Saya bertanya soalan ni, Syazira, ada sebab. Sebabnya, saya tak nak industri kartunis ni jadi macam industri teksi di negara kita. Supaya di industri teksi kita ni macam dipolitikkan, dianaktirikan, kita tak nak jadi macam tu. Sebab apa? Industri kartunis, seni ni adalah industri value yang boleh mendatangkan hasil pada kerajaan. Ya, indeed. Saya rasa itulah, saya rasa kita harus ada persepsi yang betul kerana sebab persepsi masyarakat ni juga penting untuk kita mengangkat martabat kartunis. Kalau masyarakat pun, kalau kerajaan buat apa-apa pun, tapi kalau kartunis tidak diberi satu persepsi yang baik tentang peranannya dalam masyarakat, saya rasa susah jugalah kalau kita nak mengubah persepsi tentang apakah sebenarnya peranan yang boleh dibuat oleh kartunis. Jadi pada saya pertama, kena adanya kesedaran dan juga usaha untuk memartabatkan peranan kartunis. Kedua, pada saya harus ada sokongan dari segi resources dan juga platform, even budget untuk kartunis melebaluaskan kerjayanya ataupun karyanya, bukan sahaja di peringkat masyarakat tetapi di Malaysia, tetapi juga di peringkat antarabangsa. Kadang-kadang saya pelik ya, kartunis kita ataupun pelukis komik kita kadang-kadang mendapat pengiktirafan yang lebih daripada pihak antarabangsa dan bukan di Malaysia. Contohnya macam Zuna dia menerima anugerah cartooning daripada Cartooning for Peace Foundation di Geneva, dan juga anugerah-anugerah lain, di mana nampaknya mereka lebih dihargai
di peringkat antarabangsa dan bukan di peringkat lokal. Ya. Dan saya rasa perlunya ada pengiktirafan ini juga. Kerana kita perlukan role model, kita perlu siapakah role model kalau kita nak katakan kita nak mengembangkan lagi industri kartunis ni di Malaysia. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi role model. Kalau ada pengiktirafan, kalau ada role model, saya rasa disertai dengan sokongan dari segi resources dan platform, saya rasa itu adalah satu permulaan yang baik untuk kita meningkatkan industri kartunis di Malaysia. Saya tahu kita kadang-kadang apa kata, financial return itu penting. Ya. Tapi saya juga percaya di samping financial return, paving the right culture, paving the right environment untuk kartunis kita berkarya, bebas menyuarakan pandangan mereka. Itu juga adalah ingredient yang penting kalau kita benar-benar ikhlas untuk membantu atau menyokong kartunis tempatan. Ya. Itu dah. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Saya dapat tahu yang Shazira tidak sihat, ada flu tapi tetap meluangkan masa dengan kita untuk bersama-sama rakyat Malaysia sharingkan you punya experience dalam industri kartun. Untuk penonton kita, jangan lupa untuk layari www.kraftora.com dan anda dapat menyaksikan pameran-pameran karya-karya Shazira dan juga 35 karya-karya kartunis-kartunis lain yang mempamerkan karya-karya mereka. Lebih daripada 100 karya-karya dipamerkan dalam online tersebut. Layarilah dengan secara percuma dan jangan khawatir, tak ada apa-apa bayaran dikenakan, dan mengenallah kartunis-kartunis kita dan appreciate lah dan berilah support dan sokongan kepada karya-karya yang mereka lakukan. Shazira, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih dan juga selamat maju jaya di Geneva. Jangan lupa Malaysia tetap tunggu anda balik. Malaysia di hati setiap hari. Conclusionnya, apakah Shafira nak cakap pada rakyat Malaysia tentang industri kartun ni dan juga pameran ni? Saya hanya nak katakan, kalau anda ada bakat untuk berkarya, jangan malu, jangan takut. Bakat itu adalah satu anugerah dan juga satu tanggungjawab untuk anda gunakan. Dan saya nak mengucapkan juga terima kasih kepada BBTV kerana sudi menemu ramai saya hari ini. Semua yang baik itu sesungguhnya datang daripada pencipta saya, dan jika ada salah dan silap dalam pandangan saya ingin memohon maaf. Dan jangan lupa untuk melawat dan melihat kartunis-kartunis yang hebat-hebat di Kraftora. Seperti Zuna, Pak Rosem, Faizati, ini semua saya memang idola saya dari dulu. Dan dengan itu saya juga ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua kartunis di Malaysia dan ingat-ingatlah saya di perantauan. Jangan lupa jangan serik-serik untuk kita panggil lagi sekali untuk temu ramah dalam isu-isu lain kalau you selalu mengikut perkembangan politik negara kita, sekali kita akan kita nak juga berbicara dengan Shazira berkenaan dengan view-view Shazira apa yang berlaku di tanah air kita. Bukan saja sebagai kartunis tetapi sebagai peguam dan juga sebagai kartunis. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.